Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. So, Islam melarang perbuatan yang boleh membatalkan akidah. Tak kisahlah melalui lidah, tingkah laku atau i'tiqad. Contohnya khurafat, tahyul dan syirik. So, Allah SWT mewajibkan pelaksanaan 5 rukun Islam, mewajibkan jihad dan mengenakan seksa ke atas mereka yang murtad bagi memelihara agama Islam. Kan? In term of menjaga nyawa, hifzun nafs. So, Islam memelihara nyawa sebagai cara menenteramkan jiwa, mengelak pemusuhan dan pembunuhan sesama manusia. Okey. Dalam konteks memelihara nyawa ini, Allah mengharamkan pembunuhan kecuali dalam perang kerana akan dibalas di akhirat dan dihukum di dunia jika disabit kesalahan. Tak kisahlah kena diat atau qisas atau kafar. Yang seterusnya, hifzul akal, menjaga akal. Manusia perlu menjaga akal supaya sentiasa sempurna dan sihat. Dan kalau kita tengok, Islam mengharam perkara yang boleh merosakkan atau melemahkan kekuatan akal. Contoh minum arak atau ambil dadah, maknanya akal itu jadi tidak berfungsi walaupun seterusnya hifzun nasab atau menjaga maruah atau keturunan. Islam mensyariatkan perkahwinan dan mengharamkan zina dan qazaf demi menjaga maruah, zuriat dan keturunan nasab yang betul dan sah bagi manusia. Okey, implikasinya agak besar di sini sebab maknanya kalau berlakunya persenyawaan anak di luar nikah, anak tu tak bersalah, tak ada masalah, tapi kepada yang melakukannya itu hukuman yang dikenakan agak berat sebenarnya, 100 kali kesebatan ke atas yang belum berkahwin dan rejam ke atas yang telah seterusnya, hifzul mal, menjaga harta. Dalam konteks ini, Muslim harus mengurus harta dengan baik dan tidak membazir, tidak boleh kedekut, tak bersombong dan berbelanja ke arah keburukan dan kemaksiatan. Islam juga melarang membuat khianat sesama manusia dan mengharamkan mencuri. So, akan dikenakan hukuman hudud bagi potong tangan dan mewajibkan ganti rugi ke atas harta yang dimusnahkan. Okey, jadi jelaslah 5 komponen utama maqasid syariah itu. Dan kalau kita tengok bahagian atau tingkat keperluan maslahah ini dalam maqasid syariah, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama daruriyah, yang kedua hajiyah dan ketiga tahsiniyah. Okey, daruriyah itu keperluan asasi manusia, keperluan asas, kan? Apa yang betul-betul manusia perlukan. Yang seterusnya hajiyat. Hajiyat itu satu keperluan untuk memudahkan kehidupan. Dan yang ketiga tahsiniyat. Tahsiniyat ini tingkat yang lebih atas lah, iaitu kehendak untuk memberi keselesaan atau pelengkap atau penambahbaikan. So, daruriyah itu merangkumi perkara yang menjadi keperluan asas bagi manusia. Manusia perlu menjaga agama, nyawa, akal, maruah, nasab keturunan dan harta. Dan kalau kita tengok, macam mana kita nak jaga nasab keturunan atau macam mana kita nak jaga nyawa, maknanya kita perlu ada rumah. Macam mana kita nak jaga maruah, perlu ada pakaian. Macam mana kita nak jaga nyawa, perlu ada makanan. Itu maknanya sesuatu yang perlu, keperluan asas bagi manusia, hak asasi manusia yang paling basic, fundamental rights of human. Apa tu kita cakap tentang place of living atau tempat berlindung lah, tempat berlindung, pakaian, makanan, kan basic. Okey, tujuannya apa? Tujuannya demi kewujudan dan kelangsungan hidup yang sejahtera. Maknanya kalau tak ada basic things ni, tak ada makanan, tak ada rumah, tak ada pakaian, human atau manusia itu adalah deprive atau hilang atau tidak cukup tentang keperluan asasnya. Kalau asas pun dah tak ada, yang lain bagaimana pula, kan? Okey. Hajiyat ini adalah satu tahap keperluan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempatan serta mendapatkan kemudahan dalam hidup. Okey, contohnya tinggal jauh, so perlukan kenderaan untuk bergerak seharian, kan? Tapi kenderaan mungkin satu kenderaan yang biasa je untuk sekadar keperluan menghilangkan kesulitan. Okey, contoh lain, bagi orang yang bermusafir boleh berbuka puasa. Okey. Sebab apa? Mungkin dia penat nak travel, nak drive, susah kalau tak minum air contohnya. Jadi tujuannya itu untuk apa? Untuk mencapai kesejahteraan kepada manusia. Dan tingkat yang lagi satu adalah tahsiniyat. Tahsiniyat ini adalah untuk bahasa mudahnya keselesaan hidup lah,
kan. Tapi perlu difahami tahsiniat itu tidak salah. Maknanya Islam itu tak mengabaikan aspek penambahbaikan untuk mencapai tahap yang lebih selesa dalam kehidupan. Maknanya kalau mampu dan perlu untuk pakai Mercedes, why not? Kenapa perlu pakai Myvi contohnya? Tak salah nak pakai Mercedes kalau mampu. Dan itu adalah satu contoh perubahan daripada hajiat kepada tahsiniat, kan. Sebagai contoh, rumah, kan, rumah mungkin rumah teres, rumah yang biasa itu adalah asalnya daruriyat, kan. Tapi kalau selesa sikit jadi hajiat, kan. Kalau mungkin rumah yang lebih besar, lebih selesa, boleh lebih ramai orang duduk dengan aircon dan sebagainya, itu adalah satu bentuk tahsiniat dan itu tidak salah. Okey.